Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada penonton dan pelayan Malaysia Gazette, MGTV, FB Live. Terima kasih kerana bersiaran bersama kami. Pagi ini kami berada di Kelang, di mana syarikat Top Glove, di mana asramanya telah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bermula atau berkuat kuasa pada tengah malam tadi. Dan ketika ini anda boleh lihat di pintu masuk asrama lelaki bagi pekerja Top Glove telah pun dipasangkan kawat duri dan ada pondok pihak berkuasa, tentera dan pihak polis sedang bertugas pada malam tadi. Zainal Haris Kasim, Waalaikumsalam warahmatullahi. Telok Bank, selamat pagi. Datin Nur Haslina, Top Glove masih on, betul. Yang ditutup adalah hostel saja. Khairul, ya, salam kiblat Peace Pekir. Baik, sebelum saya lanjut pada benda lain, saya nak ulas sikit lah tentang apa yang berlaku dan apa yang kita sedang laporkan di lokasi, iaitu di Kelang Meru, di mana asrama lelaki dan asrama perempuan Top Glove di Kelang, Selangor telah pun bermulanya perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD, dan pelaksanaan itu terpaksa dibuat selepas Kementerian Kesihatan Malaysia mengesan 215 kes positif COVID-19. Dua hari lepas, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melihat pelaksanaan PKPD di Jalan Abadi Kelang akan melibatkan 13,190 pekerja yang tinggal di asrama dan asrama lelaki dan perempuan bagi Top Glove. Dan PKPD ini akan berkuat kuasa mulai 17 November sehingga 30 November, dan bagi membolehkan KKM melaksanakan selingan kepada semua penghuni asrama dan penduduk. Good morning Syami, Nazri Awang, Port Kelang. Saya di Kelang, Jalan Meru. Tok Mat, terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertugas juga kepada anda yang bertugas yang bekerja pada hari ini. Okay, saya sembung sikit lagi. Kalau anda nak tahu, asrama lelaki dan asrama perempuan Top Glove ini terletak di Jalan Abadi 1A/KU8, di mana jarak antara asrama lelaki dan perempuan lebih kurang 500 meter. Saya kira ramai juga yang terlibat, 13,190 pekerja. Dan pada malam tadi juga tinjauan kami malam tadi tak dapat nak bersecara langsung. Kami tidak dibenarkan bersecara langsung malam tadi. Cuma saya boleh ulas sikit apa yang berlaku malam tadi. Apa yang berlaku malam tadi adalah pihak KKM telah pun mengantar kaki tangannya untuk membuat saringan, dan kami dapati di asrama lelaki sudah pun dimulakan proses sanitasi terhadap pekerja-pekerja Top Glove yang berada di sini. Chris Wak Jali, betul, Jalan Abadi. Ada duduk di sini ke? Carol, selamat pagi. So hati-hati, kebanyakan adalah warga asing yang berada di asrama ini. Azwan Wan, betul, warga asing kebanyakan di sini. Anwar, makanan harapnya adalah kepada mereka yang dikenakan perintah kawalan diperketatkan di Jalan Meru Kelang. Jalan Meru Kelang, sebenarnya di Jalan Abadi, Jalan Abadi. Selain daripada 13,190 pekerja yang terlibat dalam PKPD ini, ia turut melibatkan 1,200 penduduk di kawasan berhampiran. Kalau saya pusing sikit, kalau anda boleh lihat di sebelah asrama ini adalah taman perumahan, dan taman perumahan ini juga turut letakkan kawat berduri bagi perintah PKPD. Saya percaya kawasan perumahan ini juga adalah sebahagian daripada asrama lelaki. Selain pada bangunan tinggi tu, bawah ni ada rumah teres.
Begitu juga di sebelah 500 meter dari sini adalah asrama perempuan dan juga melibatkan unit rumah teres yang berada di sana. Turut dikenakan kawat berduri dan kawalan 24 jam dari 17 hari bulan hinggalah 30 November ini, lebih kurang 2 minggu lah. Perintah PKPD ini bagi memastikan dan membuat sandingan terhadap pekerja-pekerja Top Glove, dalam memastikan dalam mengurangkan dan mengesan berapa ramai lagi yang akan positif. Nampaknya pekerja-pekerja yang mungkin duduk di luar kawasan asrama, nampaknya ada yang sudah keluar untuk pergi bekerja. Di sini kalau untuk makluman anda, di sini adalah kawasan perindustrian. Jadi tak hairanlah bila kita nampak ramai pekerja-pekerja kilang lalu lalang. Bukan setakat Top Glove di sini. Ada beberapa syarikat lain yang turut yang ada kilang di kawasan Jalan Meru Kelang. Zawawi 1, tengok ada yang keluar masuk kerja tu, nampak ada yang kayuh basikal baru balik kerja. Mungkin lah kot. Tapi kalau anda boleh lihat tidaklah lockdown, cuma akan terpeksa lah. Mereka yang keluar masuk di sini akan ditanya apa tujuan. Di sini kalau untuk makluman anda, kebanyakan pekerja Top Glove ni kenderaan mereka adalah basikal. Jadi mereka akan kayuh dari asrama ni ke kilang Top Glove yang tidak jauh dari sini, dan saya kira dalam 500 meter juga. 500 meter untuk mereka bekerja setiap pagi. Ini salah satu contohnya, ada basikal Faris Omar, off Jalan Meru. Off Jalan Meru. Sebab orang lebih kenal Jalan Meru berbanding Jalan Abadi dan sebagainya. Bagi yang duduk di sini mungkin arif lah, ini bukan Jalan Meru, tapi ini adalah off Jalan Meru. Sebelum nak masuk ke kawasan ini perlu lalui Jalan Meru. Jalan utama di sini ada Jalan Meru, dan ini adalah jalan apa ni? Jalan Teratai. Pak Mat Anjang, saya sekarang berada di asrama Top Glove, asrama lelaki Top Glove. Hairul Aran, sepatutnya tak boleh lah keluar masuk. Itu yang saya pun muskil juga ni. Sepatutnya PKPD memang tidak dibenarkan keluar dan masuk. Penghuni di kawasan PKPD perlu kekal berada dalam kawasan. Tapi nampaknya ada pergerakan keluar masuk di sini. Hairul Izwan, Meru Kelang, kilang Top Glove. Betul loh. Amaid JKT, beli sarapan ke? Sarapan. Siapa beli sarapan? Tak tahulah. Tapi kalau asrama dia akan sediakan makanan. Jadi tak perlu nak keluar untuk beli sarapan. Jai Faizal, hari ini kita membuat liputan di kawasan Meru Kelang, di mana asrama lelaki dan asrama perempuan Top Glove pembuat sarung tangan getah yang terkenal dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bermula 12.30 malam tadi. Dan tengah malam tadi juga lah mereka mula meletakkan batu, meletakkan kawat berduri, dan ini ada sebuah lori tentera memasuki kawasan PKPD ini mungkin untuk tukar shift.
maklumlah PKPD ni kawalannya 24 jam. Jadi perlu beberapa shift bagi menguasakan kawasan PKPD yang saya kira agak serius kes di sini. Setakat ini Kementerian Kesihatan mengesan 215 kes positif. Ini di Top Glove. Dan kita mungkin boleh mengikuti perkembangan tentang kes positif ataupun perkembangan apa yang berlaku PKPD pada petang nanti. Kita nantikan sidang media ataupun kenyataan media daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Tan Sri Nur Hisham Abdullah pada petang ini. Colors ready, betul. Ini di kawasan Kelang. Kilang Top Glove berada di Kelang dan juga asrama berada di Kelang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama lelaki Top Glove di kawasan Meru Kelang. Kalau anda nak tahu, kalau anda yang berada di Kelang mungkin lebih arif lah di mana Top Glove. Salihah City berdekatan. Tadi ada orang tegur bukan di Jalan Meru, tapi sebenarnya berdekatan dengan Jalan Meru. Ini adalah Jalan Teratai katanya. Jalan Teratai. Dan di hadapan saya ni adalah Jalan Puding dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, dikenakan di Jalan Abadi, melibatkan dua asrama lelaki dan perempuan Top Glove. Madi aja berhenti operasi saya tidak pasti. Saya dimaklumkan masih berjalan seperti biasa. Mungkin ada pekerja-pekerja Top Glove yang duduk di luar asrama mungkin pekerja-pekerja tempatan, mungkin kaki tempatan. Muhammad Saleh, tutup ya? Kalau logiknya, kalau 13,000 lebih pekerja, macam mana kilang nak beroperasi Melainkan ada lagi pekerja-pekerja yang berada di luar asrama Top Glove ini, di Jalan Teratai. Sebenarnya di Jalan Abadi Jalan Abadi. Nampaknya ada beberapa anggota tentera memulakan tinjauan di sekitar kawasan PKPD bagi memastikan tiada yang bolos, tiada yang melarikan diri. Anda boleh lihat madi aja sama-sama. Kalau boleh lihat sekitar jalan di hadapan saya ni ada perumahan dan juga ada asrama. Dan perumahan ini juga saya percaya adalah sebahagian daripada quarters, sebahagian daripada asrama bagi pekerja Top Glove. Namun aktiviti harian penduduk sini masih berjalan seperti biasa. Ada yang bekerja kilang di kawasan ini. Anda boleh lihat ada juga pekerja-pekerja asing yang duduk di perumahan di sebelah bahu jalan Saya kira mereka bekerja seperti biasa. Yang hanya dikenakan PKPD hanyalah di asrama lelaki dan perempuan Top Glove. Saya kira inilah pekerja asing yang bekerja dan keluar bekerja hanya dengan menaiki basikal kerana jarak kilang dengan kediaman mereka tidak jauh dari sini. Bagi penduduk
Meru Kelang, kalau anda tahu, dua jalan, ada 3 jalan yang ditutup dikenakan PKPD, iaitu Jalan Abadi 1A/8, Jalan Abadi 1A dan Jalan Abadi 10A/KU8 yang berhampiran dengan Jalan Meru, iaitu jalan utama menghubungkan kawasan Top Glove, kawasan sama Top Glove ni ya. Okey, kalau mengikut info semalam daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat 215 kes positif COVID-19 di asrama Top Glove. Sebab itu jumlah yang banyak telah menyebabkan kawasan ini perlu di lockdown, dikenakan lockdown bagi mengekang penularan COVID-19 daripada tersebar di kawasan lain. Sebab kita tahu sini banyak ada perumahan, ada kawasan kilang yang lain, bagi mengekang penularan COVID-19 ni. Muhammad Saleh, sanitasi Top Glove. Okey, betul lah. Sanitasi akan dilakukan selepas proses saringan COVID-19 selesai. Dan kawasan kilang juga saya kira perlu disanitasikan bagi memastikan virus yang berada di sekitar kilang juga dapat dihapuskan. Badrul Van der Woodson, memanglah kalau dari segi makanan, bila PKPD sini ada, saya kira ada dia makan dan ada dapur ni kalau tak silap. Jadi mereka akan menyediakan makanan pada pekerjanya. Faris Omar, pengotor dan tak nak ikut SOP. Ni kawasan sini ke? Anda berada di sini ke? Saya pun tak pastikan macam mana keadaan hostel sebab kami tak dibenarkan masuk. Kami hanya berada di luar saja untuk berliputan. Hani kan, ialah warga asing ni buang sampai ke mata je. Buang apa tu? Buang sampah ke? Ada lagi kenderaan tentera sedang memasuki kawasan PKPD di Jalan Teratai ini. Anda boleh lihat aset-aset tentera mula kelihatan. Ini antara yang membawa kawat duri. Antara lori yang membawa kawat duri yang dipasang di kawasan PKPD sejak malam tadi. Saya kira agak banyak aset tentera digerakkan ke sini bagi membantu pihak polis dan juga Kementerian Kesihatan bagi menguatkuasakan perintah kawalan diperketatkan. Omar Al-Katab, ini PKPD di Top Glove di sekitar Meru Kelang. Kalau anda tahu Meru Kelang, keadaan sini mula sesak kerana kelihatan aset-aset tentera mula kelihatan membawa peralatan lain termasuklah kawat duri dan juga anggota tentera untuk digilirkan shiftnya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hampir 10 aset tentera digerakkan di kawasan ini. Dan ada 1, 2, 3. Ada 3, ada 4. Ada 4 lori membawa kawat duri. Saya kira untuk tambah lagi kawat duri di sini mungkin tidak mencukupi bagi memastikan pekerja-pekerja Top Glove, khususnya warga asing, tidak melarikan diri. Kita tak nak sesiapa pun yang berada dalam PKPD ini terlepas daripada proses saringan bagi mengenal pasti adakah dia positif ataupun negatif COVID-19. Haruman Atta, ini kawasan Meru Meru Kelang.
Nampaknya aset-aset tentera diletakkan di bahu jalan. Nak kata bahu jalan tak juga, di tengah jalan ni. Termasuk sebuah apa tu, ambulans milik tentera darat. Dia akan membantu. Keadaan sini agak sesak sikit. Mandakan aset-aset tentera sudah pun memasuki kawasan ini. Saya kira untuk memasang kawat berduri dan juga menggunakan anggota-anggota yang bertugas. Bukan satu kawasan tapi dua kawasan. Kerana di sebelah ujung sana, kerana lihat adalah asrama wanita untuk pekerja atau glove turut dikenakan PKPD yang berkuasa tengah malam tadi. Okey, mereka mula bergerak meninggalkan kawasan Meru Klang. Pada Soma. Oh, shortcut ke? Oh, baru saya tahu ada shortcut. Okeylah, kalau jalan Meru sendiri pun pagi-pagi jam. Kalau ada shortcut bagus tu. So kuranglah jam di kawasan Meru. Ami Azman itu standby ya. Itu pihak, itu ambulans pihak tentera darat. Dia bawa sekali untuk membantu KKM juga. Faiz Zulkifli, Haji Ronda. Saya kira memang tadi diorang dah laksanakan tugas, termasuk masang kawat berduri di dua kawasan. Mungkin baru nak balik ataupun melaporkan diri di kem-kem yang berdekatan. Terima kasih kepada pegawai anggota penguatkuasa yang bertugas sejak malam tadi. Hairul Azri, selamat pagi. Zazrina, tak ada. Dia di Konti di Konti Malaysia Gazette. Nantikan edisi Malaysia Gazette pada hari nanti. Okey, keadaan dan lalu lintas di Jalan Teratai nampaknya sudah kembali lancar selepas aset tentera sudah pun bergerak menuju ke destinasi yang seterusnya. Umar Al-Khattab, yalah, kalau ikutkan perintah PKPD di kawasan lain, sudah adanya sekatan yang lagi dilakukan oleh pihak polis dan tentera. Tapi sekitar Meru ini tidak ada sekatan jalan setakat ini. Tadi saya lalu pukul 7 pun tak ada apa lagi. Bagi anda yang tidak mempunyai urusan, tidak ada keperluan untuk keluar, maka beradalah di rumah bagi membantu kita memutuskan rantaian COVID-19. Kat Ipoh Perak ada juga Meru Jelapang, Haruman Atta, betul? Dekat Ipoh memang ada nama Meru. Ini adalah Meru Klang, bukan Meru Perak, Meru Ipoh, nama Ipoh lain. Arafika Ashraf nak tanya, Malaysia Gazette tak nak buat rancangan TV ke? Lepas ni banyak dapat sambutan dah ni. InsyaAllah kita dah mulakan juga rancangan TV kita, iaitu Bulletin Bulletin MG, OMG, dan beberapa lagi telah mulakan. Tapi untuk kapasiti sama macam broadcast TV belum lagi, tapi kita ke arah itu. InsyaAllah kita cuba menyampaikan dan buat program yang lebih menarik kepada anda. Terima kasih kerana menonton dan juga setia bersama Malaysia Gazette. Tak jemu-jemu bersama kita.
Dan Saleh, jaga SOP diri, betul. Kita perlu jaga SOP Patuhi SOP. Kalau anda mahukan COVID-19 terus dilenyapkan dari muka bumi ini, apapun kita mendoakan agar urusan pembelian vaksin kita doakan supaya urusan pembelian vaksin daripada negara-negara pengeluar vaksin akan dapat disegerakan menurut DG ataupun pengarah kesihatan sebelum ini mengatakan pembekalan vaksin COVID-19 akan didahulukan kepada 9 buah hospital dan selebihnya akan menerima selepas itu. Saya harapkan dan kita harapkan pada awal tahun depan vaksin sudah memasuki pasaran negara, dan kita harapkan vaksin dapat membantulah mengurangkan dan terus melenyapkan jangkitan COVID-19. Saya kira sudah hampir setahun hampir setahun kita berperang dan menangani, dan COVID-19 berada dalam sekitar kita. Jadi patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Pakai penutup muka, keluar bila perlu sahaja. Dan bagi mereka yang bekerja dari rumah, patuhi SOP. Kalau boleh, jangan keluar rumah dengan kerap. Jika berada di luar, pastikan anda membawa sanitizer. Sarina, betul. Penat berkurung di rumah. Betul. Sekarang ni norma baru. Bila tak ada urusan, beradalah di rumah. Saya kira je lah, kadang-kadang nak keluar ke pasar raya, nak berada bersama dengan keluarga di luar, tapi keadaan tidak mengizinkan, maka lebih baik berada di rumah. Lagi kes ini tidak flatten curve dia. Jadi kita sama-samalah menjaga SOP dan berada terus di rumah. Haruman Atar, ramai orang asing kat Meru Kelang. Apakah mereka ini penjana pendapatan negara? Mungkin sebahagian daripada mereka adalah menjana membantu dari segi sektor perkilangan. Saya kira di sini kawasan perkilangan, kawasan industri dan kebergantungan kepada pekerja asing sangat tinggi di kawasan industri. Saya kira tak ramai rakyat tempatan yang bekerja di kawasan. Saya kira majoriti kawasan ini adalah kawasan pekerja asing. Oli Norish, banyak lagi rumah taman yang ada situ. Betul tu, ada penempatan orang asing di sini. Saya pernah nampak tadi pekerja asing yang keluar untuk bekerja pagi tadi. Kalau anda boleh lihat ini adalah pekerja-pekerja Top Glove, kalau tak silap. Mereka memasuki kawasan PKBD. Banyakkan mereka menaiki basikal untuk pergi ke kilang, bekerja di kilang. Ada sebahagian mereka yang duduk di luar, macam tadi siapa cakap tadi, ada netizen kita, Oli kata ada yang duduk di rumah di sekitar kawasan perumahan. Memang ada memang ada. Tapi PKPD hanya dikenakan di kawasan asrama saja. Mungkin kawasan asrama terlampau padat, terlampau kata sukar dilaksanakan perintah laksanakan penjarakan fizikal. Jadi disebabkan itulah langkah itu dikenakan di sini. Dan saya kira mereka yang bekerja di kilang Top Glove juga berisiko tinggi membawa dijangkiti COVID-19 kerana mereka berada dalam satu kawasan yang sama. Dan apabila PKPD ini dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu dari hari ini, mungkin KKM dapat mengapastilah di manakah kontak rapat, di manakah individu yang positif perlu diasingkan, di kuarantin dan sebagainya. Muhammad Hairul Zuraumi, kenapa kilang Top Glove tidak ditutup sedangkan ramai staf warga asing yang positif? Itu saya kurang pasti. Kita akan menunggu sidang media daripada Menteri Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri pada petang nanti.
Kita tengok perkembangan. Mereka kilang patut ditutup atau dibenarkan beroperasi. Saya kira sanitasi perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan pihak kilang perlu membuat pembersihan sebelum kilang boleh terus beroperasi. Tutup atau berjalan saya tak pasti. Saya kena rujuk kepada sidang media yang akan dibuat oleh Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri pada petang nanti. Nur Faiza, apa ni, menarik. Nak ke hospital tak ada masalah. Kawasan ni bukan ditutup sepenuhnya. Hanya jalan abadi yang dikenakan perintah PKPD. Rumah berdekatan boleh. Nak pergi hospital boleh, tak ada masalah. Nak keluar masuk boleh sini. Hanya kawasan di jalan abadi yang menempatkan asrama pekerja Tok Glove saja dikenakan perintah kawalan pergerakan. Henry betul boleh bergerak seperti biasa. Wan Norman Wan Ali, betul kalau nak landaikan curve tu perlulah lockdown banyak kawasan. Tapi itulah, kalau lockdown banyak kawasan pula nanti terjejas pula aktiviti ekonomi. Jadi langkah yang sewajarnya perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dan memikirkan apa yang langkah terbaik. Syong Kah Hing, seluruh Malaysia patut kena PKPSD, super diperketatkan. Tapi kalau diperketat pun, kalau masih ramai berada di jalan raya pun tak guna. Kalau lihat sebelum ni, di mana Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dikenakan PKPB sebelum ini, dan majikan diarahkan supaya menetapkan pekerja-pekerja mereka bekerja dari rumah. Namun saya lihat sepanjang 2 minggu ini banyak juga kenderaan yang berada di jalan raya, jalan utama, jalan bandar. Kadang-kadang kita muskil juga, adakah mereka ini bekerja dari rumah? Sebab ramai berada di jalan raya. Kata Ketua Pengarah Kesihatan sukar untuk mengawal pergerakan 6 juta di 3 wilayah ini termasuk Seremban yang turut dikenakan PKPB ketika ini, dan Seremban juga antara kawasan zon merah selepas 3 wilayah ini dikenakan PKPB. Azharizal Osman, tidak dibenarkan keluar bekerja di Shah Alam. Saya kurang pasti, kena rujuk pada pihak berkuasa yang berdekatan. Kalau ada mana-mana penduduk polis yang diletakkan di Jalan Abadi, boleh rujuk kepada mereka. Apakah keperluan jika mahu bekerja di luar atau bekerja untuk merentas daerah mungkin di Shah Alam, sila rujuk kepada pondok-pondok polis yang berdekatan untuk kebenaran merentas daerah dan pergi bekerja. Itulah yang saya katakan tadi, bila ada PKPB, ada yang perlu bekerja di rumah. Bila PKPD diperketatkan, saya kira mereka tidak dibenarkan untuk keluar meninggalkan kawasan yang telah dilakukan lockdown. Jadi persaringan akan terus dilakukan BKKM sehinggalah dapat mengenai pasti siapa yang positif,
siapa yang mempunyai kontak rapat, barulah PKPD akan tamat. Jika masih ramai yang positif, saya kira PKPD mungkin akan dilanjutkan lagi. Ini bergantung kepada keputusan Majlis Keselamatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, yang akan membuat pengumuman berhubung langkah PKPD yang dikenakan terhadap asrama Top Glove di Kelang. Kenapa pihak polis yang buat sekatan situ tidak menggunakan glove tangan? Muhammad Hazirul Zuraumi. Saya kurang pasti. Saya kira ini di jalan Puding. Saya kira kalau yang berada di asrama Top Glove mungkin akan mengenakan, semalam saya nampak menggunakan PPE lengkap malam. Ini hanya di bahu jalan, jadi mungkin tiada keperluan untuk mengenakan PPE, termasuklah sarung getah, sarung tangan bagi mengawal lalu pergerakan keluar masuk penduduk di sini. Raja Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertugas kalau yang bertugas. Selamat bekerja mencari rezeki pagi-pagi. Sekarang jam 8.14 pagi. Kami sudah berada di sini pukul 7 pagi tadi. Kita mula bersiaran langsung kira-kira 7.30 pagi tadi. Kita pun dalam langkah bersiap siaga juga sebenarnya. Kalau tidak dibenarkan buat liputan, kita terpaksalah mencari yang lokasi yang lebih sesuai. Ini pun kami berada agak jauh sedikit daripada pintu masuk, daripada kawasan PKPD, kerana pihak Polis Kelang Utara tidak membenarkan kami berhampiran dengan kawasan PKPD. Ialah mungkin untuk mengelakkan jangkitan, bagi mengelakkan petugas-petugas media ni terkena jangkitan COVID-19. Malamlah di sini telah pun jadi zon merah. Sebab itulah ada lebih 215 kes positif dalam kalangan pekerja-pekerja warga asing di Top Glove sini. Jangan. Okey, saya kira saya perlu menghentikan secara langsung ini kerana kita akan berubah ke lokasi yang lain. Kita akan pergi ke asrama wanita yang berada 500 meter dari asrama lelaki di sini. Kita akan tengok keadaan asrama perempuan pula selepas ini. Baiklah, setakat itu saja secara langsung dan laporan saya dari lokasi di kawasan Meru, di kawasan PKPD asrama lelaki Top Glove Meru Kelang. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana sentiasa menyokong kami tanpa jemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.